Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 552 BA10 akan melaksanakan pembentangan subjek falsafah dan isu semasa CQ 552 yang bertajuk Perbandingan Falsafah Materialism dan Falsafah Sejahtera di Malaysia. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang bakal membentangkan topik tersebut. Falsafah atau filosofi datangnya dari perkataan Yunani philion yang bermaksud cinta atau penghargaan kepada ilmu pengetahuan. Secara umum, falsafah sering digambarkan sebagai usaha mencari sesebuah ilmu demi mendapatkan kebenaran yang tepat. Dalam Islam, falsafah dikaitkan dengan penggunaan akal yang berlandaskan sunnah dan Al-Quran untuk mengukuhkan agama dalam diri seseorang individual. Falsafah utama yang bakal dibincangkan dalam pembentangan ini adalah falsafah materialism dan falsafah sejahtera. Jadi apakah itu materialism? Materialism adalah pandangan falsafah yang mendakwa bahawa idea atau kebenaran adalah hanya jasad material yang wujud secara hakiki, manakala idea yang tidak material dianggap sebagai imajinasi. Gantungan terhadap falsafah materialism semata-mata akan menyebabkan individu menolak pandangan mengenai kewujudan perkara-perkara yang bukan material atau perkara gaib. Falsafah sejahtera pula adalah gabungan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Seperti mana yang kita tahu, falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan seorang individu yang seimbang dan harmonis dari segi rohani, intelek, emosi dan jasmani. Falsafah sejahtera menggunakan pendekatan ilmu falsafah untuk mengkaji hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dengan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Tujuan kami membentangkan topik ini adalah untuk menganalisis perbezaan kedua-dua falsafah yang dibincangkan dari segi objektif, kelebihan, kelemahan dan kesan pandangan falsafah-falsafah tersebut kepada pembangunan negara yang berpendidikan. Selain itu, pembentangan ini mampu membantu para individu membuka mata sekaligus memahami pandangan falsafah materialism dan sejahtera dari perspektif yang berlainan dan secara tidak langsung mendidik mereka menjadi lebih peka terhadap ilmu falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Zaini bin Saiman dan di dalam pembentangan saya ini saya akan menerangkan tentang falsafah materialisme. Apakah itu falsafah materialisme? Secara telitinya, materialisme ini adalah pandangan falsafah yang hanya membenarkan perkara yang boleh dirasai oleh panca indera atau perkara yang berjirim dan mengesampingkan atau menafikan segala sesuatu yang tidak berjirim atau tidak boleh dirasai oleh panca indera. Ini bermakna fahaman materialisme ini percaya kepada hanya jasad dan material yang wujud secara hakiki. Perkara yang tidak boleh dilihat atau tidak wujud secara berjirim dikira sebagai imajinasi semata-mata. Okey, slide seterusnya kita akan membincangkan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pemikiran materialisme ini. Pemikiran tentang falsafah materialisme ini telah wujud sejak Yunani kuno lagi. Antara tokoh Yunani kuno yang terlibat di dalam falsafah ini adalah Thales. Thales menerangkan bahawa asal-usul kejadian alam ini adalah daripada air, seperti pokok, binatang dan manusia. Menurut Anaximenes pula, alam ini terbentuk daripada udara. Segala perkara yang wujud dalam alam ini, semuanya wujud daripada udara. Teori tentang kewujudan alam ini terus bersambung kepada Heraclitus. Beliau pula menyatakan bahawa pembentukan alam ini adalah segala sesuatu mengalir. Maksud beliau adalah apabila sesuatu perkara itu wujud, perkara yang lain turut wujud dengan perkara tersebut. Seterusnya, pemikiran falsafah ini terus lagi berkembang ke ahli falsafah yang lain, iaitu Empedocles. Empedocles mengeluarkan pernyataan bahawa alam ini terbentuk dari 4 unsur, iaitu air, udara, tanah dan api. Dan air sekali adalah Democritus. Beliau menyatakan alam ini terdiri daripada atom-atom yang bergerak dan berjumlah sangat banyak. Pemikiran Democritus ini adalah teori yang saintifik dan digunakan oleh para saintis-saintis sehingga hari ini. Tokoh materialisme ini terus lagi wujud sehinggalah pada zaman moden ini. Fahaman materialisme ini turut berkembang dan berkembang sehinggalah ke zaman Karl Marx. Karl Marx adalah pengasas kepada teori Marxist komunisme dan materialisme dialektika. Menurut beliau,
Hanya material atau ekonomi sahaja perkara yang nyata di dalam dunia ini. Perkataan hanya di dalam ayat ini menunjukkan bahawa beliau berpendapat hanya materialisme seperti wang dan benda fizikal lain yang bernilai sahaja yang penting dalam hidup manusia. Seterusnya, Karl Marx juga menyatakan bahawa manusia tidak boleh dipandang secara abstrak dan hanya perlu dilihat secara konkret. Seterusnya kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu kelebihan di dalam falsafah materialisme. Yang pertama adalah dapat menemukan penemuan-penemuan ilmiah yang baru. Sebagai contoh, penemuan rangka dinosaur di dalam tanah. Orang yang berfikiran materialisme ini akan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang asal-usul turunan tersebut. Apabila asal-usul turunan tersebut terus dikaji, penemuan baru yang lain juga turut akan ditemui. Seterusnya, falsafah materialisme ini membantu manusia untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan yang hebat. Sebagai contoh, tulang dinosaur yang dikaji sebelum ini. Jika manusia hendak mengkaji asal-usul tulang tersebut, mereka akan memerlukan bantuan daripada alatan yang canggih. Maka, mereka akan mencipta alat-alat tersebut. Dan akhir sekali, materialisme ini juga akan melahirkan masyarakat yang tanpa kelas dan hierarki. Apabila manusia membandingkan semua perkara dari segi kebenaran seperti duit dan harta sahaja, orang yang kaya pada masa sekarang yang mempunyai pangkat mungkin akan dihormati oleh setiap orang. Tetapi mereka juga akan berusaha menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat lain kerana ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Dan setelah yang akhir sekali adalah keburukan di dalam materialisme. Yang pertama, falsafah materialisme ini hanya melihat dan percaya sesuatu objek yang boleh dilihat dan berjirim. Seterusnya, materialisme ini ia mengajar kita untuk lebih mencintai dunia daripada alam selepas kematian, yakni alam akhirat. Dan akhir sekali, materialisme ini juga menentang semua perkara yang melibatkan keagamaan dan spiritual. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Japri dan saya akan membentangkan tentang falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera membawa maksud menuju ke arah keharmonian dan kesejahteraan. Konsep falsafah ini dirumuskan pada tahun 1988 oleh pakar pendidikan di Malaysia. Falsafah sejahtera merupakan hasil daripada analisis hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Kebaikan yang diterapkan di dalam falsafah sejahtera ialah melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dalam erti lain, falsafah sejahtera merupakan sebuah falsafah yang menyeluruh kerana menekankan nilai-nilai yang baik kepada diri seseorang individu dari pelbagai aspek. Antara aspek-aspek yang diterapkan dalam diri individu adalah penting bagi melahirkan seorang individu yang seimbang kerana sebagai contoh, jika seseorang itu mampu mengawal emosi, maka kes-kes seperti kemurungan, sakit jiwa dan lain-lain yang mampu membawa ke arah kematian dapat dielakkan dan sesebuah negara itu akan menjadi negara yang maju dan harmoni kerana adanya insan-insan tersebut. Tetapi jika seseorang itu kekurangan salah satu daripada keempat-empat aspek tersebut seperti intelek, maka ianya mampu mencemar sesebuah negara itu dan negara itu akan mundur. Falsafah sejahtera yang diaplikasikan di Malaysia merupakan falsafah yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu dan memupuk perpaduan antara masyarakat berbilang kaum.
Konsep falsafah sejahtera ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku seseorang. Tujuannya adalah untuk memupuk warga negara yang sopan dan bermoral sesuai dengan budi bahasa dan nilai murni semasa. Dalam masyarakat berbilang etnik seperti di negara kita, iaitu di Malaysia, sifat individu yang sopan dan beretika sangat penting dalam konteks hubungan sesama manusia. Amalkan etika beradab membentuk individu dan masyarakat dengan disiplin yang ketat dan berakhlak tinggi dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Prinsip membenci tingkah laku yang sombong atau menyinggung perasaan individu atau kumpulan merupakan prinsip yang sangat baik dari segi pandangan falsafah sejahtera. Prinsip ini adalah panduan agar tingkah laku sosial sentiasa dilindungi dan dikembangkan sesuai dengan kepribadian nasional dan nilai-nilai murni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, sekarang kita masuk kepada isi perbincangan yang pertama, yang mana doktrin materialisme itu boleh menghakis nilai akhlak. Jadi, untuk poin yang pertama, kita kena tahu yang bahawa secara umumnya manusia pada waktu kini terperangkap di dalam satu suasana kehilangan keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Jadi ini berkait dengan keadaan manusia yang melawan tabi'i diri dengan memberi tumpuan yang berlebihan kepada fahaman materialisme, dan mereka ini mengetepikan soal kerohanian. Jadi apabila mereka mengetepikan soal kerohanian ini, maka mereka ini terperangkap di dalam satu krisis, yang mana krisis ini dipanggil krisis kerohanian dan kejiwaan, yang mana dengan adanya krisis ini akan berlakulah pelbagai isu-isu atau perkara negatif. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mencatatkan bahawa kebelakangan ini lebih daripada 1 juta manusia telah membunuh diri pada setiap tahun. Kes membunuh diri lebih banyak daripada kes yang melibatkan pembunuhan dan peperangan. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi semua perkara-perkara negatif yang disebutkan tadi hasil daripada fahaman materialisme, yang mana mereka ini sangat berpegang kepada keyakinan kejayaan. Mereka berpegang kepada kemajuan materialisme, yang mana mereka menganggapkan semua-semua itu merupakan nilai atau ukuran yang tertinggi di dalam kehidupan mereka. Saya akan bentangkan isi perbincangan yang kedua, iaitu ancaman ideologi materialisme kepada kesucian akidah. Akhlak kebiasaannya dikaitkan rapat dengan akidah. Akidah mempunyai peranan yang penting bagi pembentukan seseorang insan yang sempurna dan juga pembangunan ummah yang boleh mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan itu, saya ingin memulakan perbincangan tentang kesan mengikuti materialisme terhadap manusia yang diutamakan kepada umat Islam. Pada zaman moden ini, umat Islam menerima ancaman ke atas akidah mereka apabila terjebak dengan dunia yang semakin maju dan hubungan sosial yang terbuka. Kepada individu yang mudah terpengaruh, mereka lebih senang terpesong dalam pemikiran yang tidak pasti akan kebenarannya ataupun palsu. Tetapi faktor persekitaran juga boleh menjadi punca berlakunya pemikiran sebegitu. Contoh yang dapat saya berikan dengan sikap materialisme ialah masyarakat yang mengejarkan harta dunia yang dapat memberi kesan kepada psikologi individu dan juga ekonomi negara. Mereka yang memandang akan status dan harta yang mewah sering terpengaruh dengan membeli barang mewah yang sehingga terjebak dengan hutang yang tidak mampu dibayar. Sikap ini dapat dilihat banyak dalam kalangan orang muda di Malaysia. Mereka bersifat boros berbelanja sehingga mereka diisytiharkan muflis. Walaupun begitu, materialisme ini bagus untuk digunakan di ekonomi dunia ini. Tetapi ia juga dapat merosakkan
pemikiran yang hanya mementingkan kekayaan. Kesan ini bukan sahaja dapat membuatkan seseorang itu mempunyai sikap yang sombong, tetapi mereka juga akan lalai dengan tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sudah angkuh dengan harta dunianya. Mereka yang mudah terpengaruh sehingga akidah dan akhlaknya terpesong ini bakal menghadapi masalah yang besar apabila berlaku sesuatu perkara yang buruk. Tetapi inilah cabaran yang harus ditempuhi oleh mereka di dunia ini. Dan mereka masih berpeluang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Besar dan juga Maha Pengampun bagi setiap umatnya. Oleh itu, terdapat cara-cara untuk kita mengelakkan berlakunya fahaman materialisme dalam masyarakat kita. Yang pertama, masyarakat dapat menanggani dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan kekuatan akidah. Mereka haruslah tidak menjauhkan diri dengan agama kerana perkara itu akan melalaikan mereka. Selain itu, jika mereka mempunyai keinginan untuk berubah, hendaklah mereka tidak berputus asa untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila mereka sedar akan perbuatan mereka itu bercanggah, hendaklah mereka bertaubat dengan segera. Akhir sekali, penekanan agama dalam masyarakat moden amatlah penting bagi mengawal tingkah laku yang mencemari diri dan memudaratkan masyarakat dan negara. Kesimpulan bagi perbincangan ini ialah mementingkan akhlak dan akidah dapat membentuk masyarakat yang berjaya serta harmoni. Bagi pembangunan ummah yang kuat, hendaklah mereka menjadikan akidah sebagai teras dalam membuat setiap keputusan. Itu saja. Kesimpulan yang dapat dilakukan tentang falsafah materialism ini adalah falsafah ini mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Pemikiran falsafah materialism ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh itu, ia tidak sepatutnya menjadi pegangan hidup umat Islam disebabkan keburukan yang ada. Tetapi pada masa yang sama, materialism juga mempunyai kebaikan dalam sesetengah perkara. Contohnya, memperjuangkan hak fakir miskin yang ditindas dan tidak pedulikan dengan membandingkan harta fakir miskin ini dengan harta yang dimiliki oleh orang kaya. Menurut Ensiklopedia Titanica, ada beberapa jenis materialism yang boleh disenaraikan. Antaranya ialah yang pertama, materialism metafizik atau juga dikenali sebagai materialism kosmologi. Kedua, materialism praktikal atau moral. Ketiga, materialism psikofizik. Keempat, materialism dialektik. Dan kelima, materialism kaedah. Materialism metafizik adalah jirim yang menjadi penyebab dan asal segalanya dan tiada dunia yang berada di luar susunan material. Materialism praktikal pula mengatakan kebaikan manusia berusul daripada kebendaan, termasuklah dari segi kesihatan, kekayaan dan harta benda. Dari segi materialism psikofizik, setiap aktiviti yang ditentukan seperti aktiviti otak merangkumi faktor material. Seterusnya, materialism dialektik berpendapat bahawa perubahan dan pergerakan yang berlaku adalah disebabkan realiti material. Materialism kaedah pula memperlihatkan bagaimana sesuatu dibentuk dari unsur material. Pada sudut falsafah sejahtera, keseluruhannya membincangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK dan rukun negara. Kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan adalah bertujuan untuk melahirkan insan-insan yang mempunyai semua aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Membentuk seseorang untuk meliputi semua aspek jari adalah penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam diri. Sebagai contoh, jasmani boleh melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dan berpotensi serta berbakat dalam bidang akademik dan sukan. Selain itu, menerapkan penghayatan dalam emosi diri dapat menjamin perasaan yang sihat dan positif. Pada segi rohani pula, FPK mengharapkan untuk individu berakhlak mulia serta berpegang teguh terhadap amalan yang baik sahaja. Intelek menjurus kepada kejayaan dan keupayaan seseorang untuk berfikir dan berdikari dalam kehidupan mereka. Kesimpulan lain yang dapat dihasilkan daripada perbincangan yang pertama lebih memfokuskan kepada keburukan tentang pemikiran materialism dan kesan-kesannya di mana pemikiran materialism ini boleh merosakkan akhlak seseorang insan dalam sekelip mata. Apabila seorang manusia terlampau memberi tumpuan terhadap mendapatkan sesuatu yang dikehendaki dan bernilai tinggi, lalu memberikan seseorang kesenangan serta kebahagiaan, maka nilai akhlak akan diketepikan dan kebendaan tersebut diutamakan. Ini secara umumnya menyebabkan kelunturan keislaman seseorang.
Akhir sekali, perbincangan kedua juga mengemukakan pendapat yang sama tentang akibat ancaman ideologi materialism terhadap nilai akhlak seseorang dari sudut hati, lisan dan perbuatan. Di zaman moden ini, disebabkan kemewahan dan kemajuan yang ada pada hari ini menjadikan ia faktor utama kepada kejaran manusia terhadap materialism. Apabila manusia terpengaruh dengan ideologi materialism ini, maka ia menjadi lebih mudah untuk kepercayaan tersebut merosakkan akidah mereka. Ajaran Islam bukanlah mengatakan bahawa aspek kebendaan tidak penting dalam kehidupan manusia, tetapi perlulah mengetahui di mana ia perlu diletakkan dan apa yang perlu diutamakan supaya manusia dielakkan dari menzalimi diri mereka. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami tentang topik falsafah materialism. Terima kasih.